mengurusi kluster sains dan pembangunan Mampan Naduah Ilmuwan ABIM. Jadi pada malam ini Prof akan berkongsi dengan kita tentang sains rebung. Rebung ni biasa sedap buat masak lemak. Jadi kita nantikan perkongsian Prof. Sains rebung antara akhlak, inovasi dan ilahi, atau kita panggil Science of Bamboo Shoots between morality, innovation and ilahi. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput dan mempersilakan Prof Kamarul untuk berkongsi. Silakan Prof. Okey, terima kasih Sazwani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah kita berjumpa lagi sekali pada malam ini, dan malam ini saya nak membincangkan mengenai education, iaitu statement yang selalu kita gunakan, bahawa untuk meletup, membengkok itu hendaklah daripada rebungnya. Jadi ni sebagai contoh, rebungnya baru boleh kita bengkok. Tapi kalau buluh kita cuba nak bengkokkan dia tak boleh. Jadi berarti kita mesti bermula daripada kecil. Jadi saya akan lihat dari segi sains dia, bagaimana yang boleh menyebabkan buluh rebung ni boleh diletur, wahai buluh tak boleh. Dan mengapakah ini berlaku? Saya cuma tengok dari sudut sains, dan daripada situ hopefully kita akan tengok sama ada ianya persesuaian ataupun tidak terhadap apa yang kita lakukan, amalkan pada masa kini. Jadi persoalannya yang selalu menjadi isu bagi kita semua ialah, adakah murid kita bersedia menghadapi kehidupan semasa ataupun masa depan? Kerana education itu salah satu tujuan yang utama ialah supaya dia boleh hidup di dunia ini. Jadi itu persoalan yang saya akan tanya. Dan saya akan zoomkan apa yang kita maksud dengan kehidupan itu. Iaitu kita sebagai orang Islam ni, kita hendak murid itu boleh menjadi hamba, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Az-Zariyat. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat padaku. Beribadah ni selalunya mufassir terjemah sebagai menjadi hamba, menjadi hamba. Dan yang kedua ialah sebagai khalifah, iaitu sebagai pengganti Allah, viceroy di dunia ini. Dan ini boleh kita lihat dalam surah Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. So yang ini memang pada dasarnya, bagi sesiapa yang mengkaji Islam, selalu akan mengatakan inilah dua perkara yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan ini. Satu, menjadi hamba, dan yang kedua ialah menjadi khalifah. Cuma apa yang berlaku sekarang ni ialah kita terlupa kepada, ada lagi tiga sebenarnya yang selalu kita lupakan, dan ini dilupakan oleh negara-negara Islam. Negara-negara yang mengaku bahawa mereka, penduduk-penduduk mereka adalah terdiri daripada penduduk-penduduk Islam, dan pemerintah mereka adalah pemerintah Islam, dan mereka mengatakan bahawa mereka melaksanakan Islam. Tetapi kita dapati, kalau kita interview murid dia, nombor satu tu mungkin ada sebagai hamba, khalifah tu mungkin ada, yang ketiga dia selalu tak ada, iaitu sebagai pemakmur. Sebagai pemakmur, di mana kita dapat yang mengatakan bahawa kita, satu daripada tujuan kita hidup di muka bumi ini ialah sebagai pemakmur. Ini boleh kita dapat dalam satu surah di mana Allah telah mengatakan, dan dia telah menciptamu dari bumi dan menjadi kamu pemakmurnya. Jadi pemakmurnya situ. Jadi
apakah dia yang dimaksudkan pemakmur itu nanti saya akan bincangkan. Tapi sebenarnya satu perkara dengan Al-Quran ni, kita boleh mendapat tafsir daripada ayat-ayat lain, ayat lain. Ini keunikan Al-Quran. Jadi apakah dia, macam mana yang dikatakan memakmurkan bumi? Adakah perbezaan antara hamba sebagai khalifah, sebagai pemakmur? Jadi pemakmur ni sebenarnya ialah yang menggalakkan amal ma'ruf. Yang ini pun selalu orang sebut, dan di dalam dalam Al-Quran juga disebut, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf. Dan lagi satu yang paling susah sekali, mengamal ma'ruf ni memang mudah, tetapi yang paling susah ialah nahi mungkar, iaitu ini pun disebut dalam Al-Quran, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Allah katakan siapa yang beramal ma'ruf dan nahi mungkar ni mereka beruntung. Tetapi perkaitan yang selalu kita lupa, umat Islam lupa, ataupun negara-negara Islam ialah sebagai pemakmur. Kebanyakan negara-negara akan highlight untuk menjadi hamba, makna mereka menunjukkan ibadat yang banyak, zikir, puasa dan lain lagi. Dan menjadi khalifah pun dia tak berapa pandai sangat. Dan pemakmur langsunglah, tak pandai langsung. Dan apa yang kita lihat ialah keadaan yang teruk. Yang teruk. Jadi sebelum kita go into ini, apa yang perlu murid itu tahu, perlu murid itu tahu supaya dia boleh hidup di masa ini dan masa depan. Dia tengok ayat-ayat Quran. Jadi basically apa yang saya nak maksudkan ni ialah dia tahu mengenai dunia lah juga. Kerana dia akan duduk di dunia. Jadi bila dia nak tahu dunia ni, dia kena tahu banyak benda lah. Percaturan alam, bagaimana apa orang kata setiap kehidupan itu hidup dan lain-lain lagi. Okey. Jadi kita tengok ayat Quran dari surah Az-Zariyat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ni ayat-ayat ni bukan mai yang menghafal. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, ataupun menjadi hamba-Ku. Dan ayat yang kedua ialah surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ini bila Allah beritahu, berfirman kepada para malaikat, qala rabbuka lil malaikah, aku hendak menjadi khalifah di muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Maka Allah nak jadi khalifah. Jadi malaikat ni kata, pasal apa nak jadikan khalifah? Wahal mereka, ahli malaikat ni semua adalah orang yang menyucikan Allah. Kerana malaikat menyangkakan bahawa manusia ni, dia menyangkakan bahawa Allah mencari orang-orang yang sentiasa bertasbih kepadanya, memujinya, mensucikannya. Dan mereka juga berfikir bahawa Allah nak jadikan khalifah di bumi ni yang bukannya orang yang merosakkan dan menumpahkan darah. Di sini kita dapati very interesting. Allah kata dua-dua ni dia bukan nak jadikan orang yang menjadi khalifah di muka bumi ni yang perosak dan penumpah darah, dan bukan juga orang yang bertasbih memuji dia dan menyuci nama dia. Tetapi dia akan, hanya dia je yang tahu mengapa, siapakah dia khalifah ini. Ini yang sebenarnya satu soalan yang amat berat. Kita dalam bidang sains memang membincangkan perkara ni agak banyak, dengan banyak. Kerana lepas ayat ini disebutkan mengenai Allah memperkenalkan nama-nama, nama-nama setiap entiti di bumi ini. Jadi istilah nama tu
dalam tafsir dia mengatakan bahawa nama itu juga bukan nama itu kalau dalam bahasa Arab dia menerangkan sifat. Ya. Ini yang unik bahasa Arab ni. Bahasa Arab ni dia bila dibubuh nama itu mestilah menerangkan sifat benda tu. Maknanya bagaimana benda itu akan ciri-ciri dia. Jadi ini dia unik dia. Tapi tak apalah, itu tafsir ya. Kita tak nak bincang itu. Kita cuba nak bincang bahawa Allah nak menciptakan malaikat, menciptakan khalifah. Dan yang dikatakan mencipta supaya kita menjadi pemakmur itu dalam surah Hud ya, ayat 61 ya. Saya baca kat tengah hanya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh. Ini dicerita mengenai kaum Samud, ya, iaitu kaum Bani Israel, Bani Saleh. Ya, dia berkata, wahai kaum, sembahlah Allah, tidak ada lain daripada Allah lah yang patut kita sembah. Jadi keluar pula saya mana screen. Okey. Jadi dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah menjadikan manusia ini juga sebagai pemakmur. Dan ini jarang kita quote ya. Ramai ya, yang menceritakan mengenai mengapa kita hidup di dunia ni, dia tak sebut benda ini. Tapi ayat ini penting ya sebenarnya. Ayat ini penting ya sebagai pemakmur. Dan seterusnya ayat yang berikutnya iaitu supaya kita menggalakkan perkara yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Saya ambil salah satu daripada ayat itu. Ada banyak ayat-ayat yang menerang kepadanya. Saya cuma ambil daripada surah Ali Imran ya, ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Jadi mesti ada satu golongan yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi ini adalah asas dia ya. Minta maaf. Jadi bila kita katakan sebagai pemakmur itu, dia akan menggalakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu yang dimaksudkan. Jadi supaya kita faham, ya, jangan jadi makmur tu saja, maknanya kita relax lah, enjoy lah dengan keadaan, tak tahu kat benda lain. As long as kita happy, itulah dia nama makmur. Tidak. Itu pun salah faham juga lah, ya, mengenai tanggungjawab kita sebagai manusia. Jadi kita dapati ya dalam tugas yang terakhir itu ya, ada hadis yang agak terkenal ya, hadis yang agak terkenal di mana saya baca dia punya terjemahannya. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya, iaitu dengan kuasa lah. Jika dia tidak mampu maka hendaklah dicegah dengan lidahnya. Tetapi jika lidahnya tak mampu juga, hendaklah dia mencegah dengan hatinya. Yang sedemikian itu adalah selemah-lemah iman. Jadi kita dapati ada 3 peringkat. Ya, bila kita nampak kemungkaran, ya, sama ada kita berhentikan kemungkaran itu, atau yang kedua kita cuba ya, guna suara kita untuk lidah kita ataupun lisan kita untuk memberhentikan. Ataupun paling worst sekali ialah kita tak suka perkara tersebut. Itu adalah selemah-lemah iman. Jadi dia kata dalam mufti Wilayah Persekutuan dia bubuh inilah menggambar ni. Diam berarti kebenaran. Diam daripada kebenaran. Iaitu syaitan bisu. Itu istilah yang digunakan oleh mufti Wilayah Persekutuan. Itu saya bubuh yang gambar. So, tetapi ya, dalam laduan pendidikan kita di Malaysia, ya, just nak buat perbandingan, ya, kerana ini penting juga ya untuk kita banding.
Adakah laluan pendidikan ini yang bermula daripada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah rendah, sekolah menengah atas, lepasan menengah dan tertiary, dan akhirnya dia bekerja. Adakah apabila seorang murid itu melalui langkah laluan ini daripada prasekolah sampai ke universiti, dia sudah ada cukup ilmu untuk melaksanakan tanggungjawab tadi, dia telah semua dah siap dah. Dia boleh buat ke semua ini. Iaitu dia boleh jadi hamba, dia boleh jadi khalifah, dia boleh jadi pemakmur, dia boleh amal makruf, dia boleh nahi mungkar. Ini dia persoalan yang kita kena tanya kepada diri kita, kerana kita melalui sistem ni, melalui sistem pendidikan Malaysia ni. Kalau kita tanya ramai orang, ramai akan menjawab tidak. Ini hanya rutin saja. Walaupun kita ada pelan pembangunan pendidikan, kalau tengok pelan dia ni memang dahsyat lah. Ada anjakan lah dan lain-lain lagi. Dari segi kepimpinan dan lain-lain. Cuma masalahnya pelan ini tidak dilaksanakan secara keseluruhan, secara komprehensif. Dan ramai murid-murid tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan perkara-perkara ini. Terutama murid-murid yang berada di luar bandar, di luar bandar, rural student. Mereka tak boleh faham benda-benda ni kerana terlampau tinggi sangat istilah yang digunakan. Okey? Walaupun dari segi falsafah ni agak baik, falsafah pendidikan kita amat yang terbaik. Di mana pendidikan di Malaysia adalah usaha berteraskan ke arah lebih mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi cantik ni, memang cantik. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan, mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian, kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Kalau tengok falsafah ni, apa yang saya senaraikan tadi, dari segi hamba, dari segi khalifah, dari segi pemakmur, sebagai nahi dan mungkar, memang boleh capai. Ini maknanya sekarang ni, dari segi pendidikan di Malaysia ni, falsafah je okey. Yang lainnya nampaknya tak minta maaf, tidak relate dengan tu. Tak macam mana falsafah dia dah lari ke lain dan apa yang dilaksanakan lain. So, apa yang kita dapati ialah dia berorientasikan peperiksaan. Bila periksa aja. Tapi alhamdulillah lah dalam 2-3 tahun yang lepas ni, perkara ni mula dibuat perubahan, tetapi perubahannya agak celup-celup je. Bukannya perubahan sebenar yang kita mahu. Okey. Jadi kalau kita tengok report card seorang murid, kalau kita tengok report card seorang murid, kita lihat bahawa sebagai hamba dia tak berapa pandai. Sebagai khalifah pun dia tak reti, sebagai pemakmur pun dia tak reti, amal ma'ruf pun dia tak reti, nahi mungkar pun dia tak reti. Masa apa saya cakap benda ni semua? Bila orang ambil rasuah, dia pergi sokong. Bila orang minum apa orang kata isap dadah, dia pun isap sama. Bila orang mokok, dia pun mokok sama. Jadi dia memang tak ada sifat-sifat apa orang kata pemakmur tu sebagai khalifah ataupun sebagai amal ma'ruf dan nahi mungkar, tak ada. Apa yang dia ada ialah yang ini yang sedih. Iaitu dia kenal, dia faham, dia guna, dia nilai, dia cipta. Itulah dianya apa orang kata sifat murid yang akan terkeluar nanti daripada sistem pendidikan kita sekarang ni. Dia kenal, dia faham, dia guna, dia nilai dan dia cipta. Dan ianya seakan-akan orang berlari ke dalam satu lubang. Jadi semuanya jatuh ke dalam tu. Tak boleh nak buat apa. Jadi rugilah kita
sama ada dia masuk dalam lubang ataupun dia keluar lubang. Kerana dia tak ada identiti ya untuk kita apa orang kata ataupun melihat dia yang boleh berdiri dengan sendirinya. Yang dia tahunya ialah meloncat dan masuk ke dalam satu lubang saja. Okey, itu report card. Itu report card saya lah. Saya yang buat report card ni. Okey. So didikan tu tak ada ruh, ya, tak ada ruh, ya, didikan tanpa ruh. Jadi ruh tu dah hilang. Entah macam mana dia tahu menjerit je. Dan ke mana pergi roh je tu, kita kena carilah somewhere. Kalau lah kita tak jumpa roh tu, maka dengan itu pendidikannya akan jadi pendidikan yang kosong. Lupa nak bubuh tu. Itu gendang kosong. Gendang kosong ni kalau kita tepuk dia memang kuat lah. Tetapi yang sebenarnya tak ada isi. Ya, tak ada isi. Okey. Jadi adakah akal cuma bekas kosong? Kerana apa yang berlaku yang sebenarnya ialah dalam pendidikan kita ni, kita bubuh aja air dalam satu bekas. Ya, seakan-akan kita bubuh dalam bekas. Sama ada kita buat air bersih ataupun kita dalam ni dia bubuh bir lah. Arak dalam itu. Jadi akal tu kan terima lah dua-dua tu. Ataupun dia satu bekas yang kalau kita goncangkan dia, dia akan jadi campur-campur. Jadi itu dia campur-campur ilmu yang kita dapat dia daripada pendidikan sekarang. Ataupun dia macam air yang mendidih. Ya, bila suhu dia tinggi, air itu makin lama makin kurang. Ya, kerana dia telah terkeluar. Ataupun apa orang kata kesannya ialah bergantung kepada kepanasannya. Okey. Jadi education sekarang ni lebih kepada masuk semua dalam otak. Semua nak dimasukkan dalam otak. Dan information ni dimasukkan semuanya sampai macam masif otak tu boleh terima ke semuanya. Dan macam-macam lah, muzik pun dia masuk, nombor dia masuk, khayalan pun dia masuk, semua dia masuk. Jadi sehingga seakan-akan hampir penuh lah otak tu dengan perkara-perkara ini. Jadi tak heran lah kalau kita fikir-fikirkan ya, sampai dia dah terkeluar daripada mata dan benda yang masuk ya, ke dalam otak dia. Kerana kita sendiri tidak cuba memahami manusia itu ya, sebelum kita menjalankan sistem pendidikan yang ada. Jadi dalam hal ini penting untuk kita memahami apa yang kita kata who am I? Siapa aku? Jadi kalaulah kita faham siapa aku, maka bolehlah kita melaksanakan pendidikan yang sesuai. Jadi kita kena tahu self-image kita, ideal self kita, apa mana self-esteem kita macam mana. So once kita dah faham diri kita, maka mudahlah kita. Untuk faham diri kita ni pun tak kompleks sebenarnya. Dia hanya ada dua je. Ini yang uniknya. Iaitu pertama, dalam diri kita ada nafsu. Yang ini Allah beri kepada kita, nafsu. Yang kedua ialah diri kita juga Allah berikan akal. Jadi pertempuran di antara nafsu dan akal ini akan menentukan apakah pendidikan yang akan kita terima. Nafsu suka kepada benda-benda yang tak elok. Akal suka kepada benda-benda yang akan menguntungkannya. Jadi nafsu pun dia suka juga yang untung, tapi benda-benda yang tak elok berbanding dengan akal. Jadi bila kita dah faham yang tu, maka mudah ya, untuk kita membuat pendidikan. Kerana kita boleh salurkan pendidikan mengikut level mana dia. Adakah dia level nafsu ataupun dia level akal. Jadi dengan itu tujuan pendidikan itu ini ialah hendaklah menumpu kepada bagaimana mengawal nafsu dan bagaimana menggunakan akal untuk mengawal nafsu. Jadi baru nampak tujuan pendidikan itu. Bukan hanya masuk aja maklumat, lepas tu periksa dan kawan tu just mati di dalam lemas ya, di dalam maklumat tersebut. Jadi ia perlu kenal ya. Apa yang perlu dikenal ialah nafsu. Dia perlu kenal akal. Dan dia perlu kenal Rasulullah. Ya, kerana Rasulullah ni, dia adalah contoh kepada, bukan saja pada orang Islam, tetapi juga kepada bukan Islam. Jadi maknanya,
pertama sekali dalam tujuan pendidikan inilah kita kenal nafsu kita, kita kenal akal kita, dan kita kenal Rasulullah. Tak kira orang Islam ke orang tak Islam. Lepas kita kenal nafsu, akal, apa semua ni, maka hendaklah kita tahu macam mana nak kawal nafsu itu dan macam mana nak kawal akal. Kerana akal pun kalau kita tak kawal, dia akan pergi berfikir benda-benda yang tak untuk halal. Okey, nafsu juga kalau kita bagi dia bebas, kita tak kawal dia, maka dia akan pergi buat benda-benda yang tak sesuai, yang tak kita perlukan. Jadi apabila kita dah kawal, maka kita dah kenal, kita dah kawal. Jadi Rasulullah itu yang dah kita kenal itu, bolehlah kita menjadi contoh, menjadi contoh untuk kita buat lakukan sesuatu perkara ataupun bagaimana untuk membuat sesuatu perkara. Jadi lepas itu barulah kita akan rasa nikmatnya kita orang kata mengenali Allah. Mengenali Allah. Jadi step ini adalah step-step dalam pendidikan. Kenal, kawal, ikut Rasulullah, akhirnya maka kita akan nikmat bahawa kita dicintai oleh Allah dan Allah mencintai kita. Harapan kita at the end ialah bukan hanya kita yang mencintai Allah, tetapi Allah juga mencintai kita. Kalaulah kita boleh buat ini, maka tujuan pendidikan Islam tu, orang Islam akan tercapai. Kalau tidak, dia tak tercapai. Tidak tercapai. So, kita sebagai manusia diperintahkan Allah SWT menggunakan akal, akan dapat mengawal diri dari hawa nafsu yang berlebihan, membuat kita terjumus ke lubang kemaksiatan serta enggan beribadat kepada Allah SWT. Imam Al-Ghazali membahagikan metod untuk menghilang penghalang dalam melakukan ibadah, di antaranya ialah zuhud kepada Allah. Maka dah zuhud kepada Allah, mengasingkan diri dari makhluk. Dalam Islam dikenali sebagai istilah uzlah ataupun suluk, suluk, dan memerangi syaitan dengan cara mengenali tipu dayanya. Jadi itu mengikut Imam Al-Ghazali. Dan akhir sekali ialah menahan hawa nafsu. Hawa nafsu ni ramai orang menulis bahawa kita boleh hapuskan. Dia tak boleh. Dan sebenarnya hawa nafsu ni dianugerahkan oleh Allah. Cuma bagaimana kita mengawal hawa nafsu itulah yang penting. Yang penting. Bukannya cuba menghapuskannya. Tak usah hapuskan. Dia memang akan ada kat situ. Okey? Jadi ada suatu hal yang sangat sulit untuk ditahan. Maknanya nafsu ni memang tak boleh nak ditahan, kecuali kita kenal dia. Jadi musuh terbesar di dunia adalah hawa nafsu. Dan ianya berada di dalam kita. Hawa nafsu ni dia bukannya musuh luar. Musuh luar adalah seperti syaitan, jin dan lain-lain lagi. Tetapi ini adalah musuh dalam. Nak buang tak boleh. Dia memang duduk dalam kita. Jadi ini adalah musuh terbesar kita, manusia ni, adalah hawa nafsu. Jadi dalam pendidikan, kita penting untuk mengenali ini. Kerana musuh terbesar dalam hidup adalah diri kita sendiri. Bila kita tahu bahawa diri kita ni malas lah pasal apa, itu kerana nafsu lah. Jadi kita kena lawan dengan diri kita sendiri. Dan ini penting. Kalaulah kita kenal diri kita, maka mudah untuk kita melaksanakan banyak perkara. Kerana kita tahu apa kekuatan kita, kita tahu apa kelemahan kita, dan kita tahu apa yang menyebabkan kita bergerak dan apa yang akan menyebabkan kita tidak melakukan sesuatu. Jadi seringkali diri kita dikendalikan oleh hawa nafsu kalaulah kita biarkan dia begitu. Kita biarkan dia supaya mengawal diri kita. Jadi bila kita biarkan, maka kita akan hanyut di dalam hawa nafsu. Jadi mengikut hawa nafsu ini pangkalnya ialah kejahatan. Dia akan membawa kita kepada kejahatan. Sebenarnya hawa nafsu adalah perangkap syaitan agar melemahkan iman kita. Maka iman kita pun, kita pernah dengar iman ni turun naik. Jadi siapa yang menyebabkan dia turun, ialah syaitan. Dan ejennya ialah hawa nafsu yang duduk di dalam diri kita. Hinggalah kita terjumus dalam maksiat, kemaksiatan.
So dalam konsep Islam, ini diterangkan dalam kitab Arba'in Al-Sududin, karya Imam Syafi'i, segala hawa nafsu adalah berpunca dari perut yang kenyang. Jadi maka kalau perut kenyang ni, dia akan timbul banyak syahwat. Jadi jangan makan kenyang-kenyang sangat. Tadi Syazwan ni kalau makan ni boleh dah terberhenti lah. Tak kenyang ni. Jadi syahwat yang paling dominan ditimbulkan adalah syahwat seksual. Ya? Bila dia dah kenyang, dia tak ada fikir benda lain lah. Kemudian dari perut yang kenyang akan timbul lagi syahwat gila harta. Saya tu kan hadis orang kata syahwat gila kedudukan yang sangat senang dimuliakan kerana harta atau ilmu. Mencari harta tanpa beri kedudukan. Ini semua ni timbul kerana perut kenyang. Ya? Kalau dia lapar, dia takkan fikir benda-benda ni semua. Dan dia tak ada masa untuk mikir. Nampaknya video saya dah tertutup dah. Kerana bandwidth dia agak kecil. Okey. Nafsu kan jadi kenyang apabila perut lapar. Jadi ini yang penting dia. Kalaulah kita nak kawal nafsu, yang paling mudah sekali ialah kita berpuasa. Bila kita berpuasa, nafsu akan jadi kenyang. Jadi nafsu akan menjadi lapar apabila perut menjadi kenyang. The reverse. Kalau perut kenyang, maka nafsu akan jadi lapar. Dia akan mencari apa yang nak dibuat. Perkara yang tak baik yang dia akan cuba cari. Jadi Imam Nawawi mentafsirkan perisai dalam hadis tersebut sebagai puasa. Iaitu kita memotong syahwat dan memotong kejahatan yang ada. Ya. Jadi dalam hal ini timbul persoalan. Mengapa perut yang kosong mampu menjadi senjata yang paling ampuh dalam menundukkan hawa nafsu? Ya, sedangkan nafsu itu letaknya di dalam hati, bukan di dalam perut. Okey. Ini yang kita dapati dalam Bukhari. Ya. Wahai para pemuda, siapa berkemampuan di kalangan kamu untuk berkahwin, maka kahwinlah. Ini kerana perkahwinan boleh menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan. Dan siapa yang tidak berkemampuan, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi Rasulullah dah mengingatkan kita bahawa satu cara untuk mengawal nafsu ialah dengan berpuasa. Aliran darah dalam tubuh merupakan laluan syaitan. Justru itu berpuasa dapat mengawal larian ataupun tempat di mana syaitan itu boleh bergerak. Jadi proses makanan dalam perut mampu mengaktifkan sifat syaitan. Bahkan menjadi amalan para sufi, mereka kurangkan makanan, terutama makanan yang berdarah, mengenai unsur subah. Jadi makanan seperti inilah yang menggalakkan nafsu untuk terus bergelora dalam jiwa. Menjaga pemakanan dengan makan makanan yang halal mampu mengengkang tingkah laku, menjaga hati dan jadikan diri tawaduk kepada Allah. Baginda Muhammad SAW pernah bersabda, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka jasad tersebut akan menjadi baik. Dan sebaliknya apabila dia buruk, maka jasad tersebut akan menjadi buruk. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu adalah kalbu. Itu adalah jantung hati nurani kita. Nafsu tu memang ada dalam diri setiap diri manusia. Ia adalah anugerah Allah dan menangani hidup sebagai hamba Allah. Di mana Allah menggunakan akal untuk manusia berfikir dan merencanakan kehidupan. Jadi kita ada dua ekstrim, akal dan juga nafsu. Jadi nafsu ni memang ada. Kita tak boleh buat apa-apa. Kalau kita kalaulah tak ada nafsu, kita tak nak makan, kita tak nak minum, kita tak nak kahwin. Jadi perlu ada. Cuma sama ada kita boleh kawal atau tidak. Ni walaupun nafsu tu dikait dengan perbuatan jahat, sebenarnya nafsu tu bunyi banyak tingkat. Jadi kita pun juga kena mengenali tingkat-tingkat ini. Ada 7 peringkat nafsu. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah dan nafsu kamilah. Jadi itu ada 7 peringkat nafsu. Jadi kita tengok satu-satu. Dilihat dari ekstasinya, hawa nafsu hanya satu. Namun karakteristiknya sebenarnya macam-macam. So ini dijelaskan dalam kitab Kifayatul Adqiyah. Ya. Nafsu amarah, nafsu yang mendorong seorang untuk melakukan maksiat.
Nafsu lawamah adalah nafsu yang telah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Okey. Walah nafsu mulhamah, iaitu nafsu yang diilhami, adalah nafsu yang sudah biasa mengenali bermacam penyakit hati seperti ria, ujub, hasad. Maksudnya dia dah tahulah penyakit-penyakit ni. Dan nafsu mutmainnah ialah yang sudah berada pada nafsu ni adalah orang yang sudah istiqamah di jalan Allah. Maka dia akan mempunyai nafsu mutmainnah. Nafsu radiyah ialah seorang yang berada pada ini sudah fokus dalam melakukan sesuatu. Hanya mencari redha Allah saja. Sesuai dipanggil nafsu radiyah. Dan nafsu mardiyah ialah seorang yang berada ini adalah orang yang sudah tenggelam dalam lautan tauhid yang mengalir dalam jiwanya. Dia dengan Allah itu sudah jadi satu. Dan nafsu kamilah ialah nafsu yang paling tinggi kedudukannya. Di tempat inilah sampai makrifat. Ataupun lebih dikenali sebagai, kalaulah nafsu mardiyah, kita mencintai Allah, tapi dalam nafsu kamilah Allah mencintai kita. Jadi itu beza dia. Orang kata bercinta ni, kalau ikut orang muda, dia ada dua peringkat. Satu peringkat kita cinta orang tu. Peringkat yang kedua ialah orang tu cinta kat kita. Barulah tak jadi tepuk sebelah tangan. So dengan itu kita harap bahawa kita mestilah mujahadah terhadap ini supaya mencapai kepada dicintai oleh Allah. Bukan hanya kita saja mencintai. Even nak capai kita mencintai Allah susah, ini kan pula nak mengharapkan Allah mencintai kita. Dan apabila seorang telah dicintai Allah, apa saja yang dilakukan Allah akan maafkan. Jadi inilah kelebihannya, satu kelebihan yang memang kita harap kita akan dapat daripada Allah. Ini hanya dengan memahami nafsu. Kalau kita tak faham nafsu, maka kita tak tahu bahawa ada such thing as Allah mencintai kita. Okey? Jadi yang pentingnya kita hanya harap bahawa Allah akan redha dengan kita. Jadi akhlak karimah ni perlu ada dalam diri kita. Okey, itu bercakap mengenai nafsu. Jadi sedang nafsu yang lebih rendah daripada nafsu amarah tu adalah juga yang dinamakan nafsu hayawani, iaitu haiwan. Haiwan. Saya just naraikan je lah kerana banyak nafsu kalbiyah, nafsu himariyah, nafsu sabuyah, nafsu fa'irah, nafsu kinziriyah, nafsu tuksiyah, jamaliyah, dubiyah, khudiyah, dan lain-lain lagi lah. Banyak dia. Jadi nafsu-nafsu ini akan menjadi tipu daya dan mereka akan menganggapkan bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah indah walaupun dia sebenarnya tidak. Jadi kita perlu berhati-hati terutama nafsu yang rendah-rendah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal zuyyina lil ladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil. Ingat bahawa dibuat betul sebenarnya tak betul. Kita doa kepada Allah bahawa kita tak termasuk dalam golongan ini. Kita sentiasa ingin takarrub kepada Allah. Apa yang kita mahu ialah, dan hamba-Ku yang selalu mendekat diri kepadaku. Ini hadis kursi. Dengan nawafil, perkara-perkara sunat, maka aku akan mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk memukul, kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, nescaya aku berikan. Jika dia meminta perlindungan daripada-Ku, nescaya aku lindungi. Ini adalah nafsu yang paling tinggi sekali, nafsu kamil. Iaitu Allah mencintai kita. Allah juga telah memberikan kita panca indera, iaitu deria mata, telinga, hidung, mulut dan kulit untuk kita hidup di dunia ini. Panca indera ni memberitahu apakah keadaan sekeliling kita. Apa yang penting ialah bagaimana kita bertindak balas terhadap apa yang panca indera kita lihat.
Dalam surah Al-Mu'minun ayat 78 dan 79, dan dialah jua yang mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Dialah menciptakan serta mengembangkan kamu di bumi, dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Jadi Allah telah beri semua ni. Jadi kejadian telinga, mata, hati, apa semua ni telah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi perumpamannya apa semua diceritakan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. So, melalui panca indera ni manusia boleh berkomunikasi, menyalurkan maklumat dengan cara yang mudah. Penglihatan, pendengaran, keduanya serentak berfungsi sebagai pemberi serta menyalur maklumat untuk dinilai oleh hati yang kemudian akan mengarah akal untuk membuat keputusan. Jadi keajaiban yang ada pada mata dan telinga ini perlu kita maklumkan kepada semua orang, kerana ramai orang tak tahu capability of mata dan telinga. Kita nak orang pandai ilmu sains, perlu mengajar orang kampung, bagi tahu tentang kebesaran Allah mengenai kerja mata, kerja telinga, barulah kita merasa nikmat mata dan telinga. Anggota tubuh badan dan panca indera pada hakikatnya ada yang kaya, iaitu dia bertindak sendiri. Ada juga yang musyayar, iaitu bertindak secara automatik. Tadi kita kena kendak sendiri, tapi kalau ada juga musyayar, iaitu yang automatik. Kita tak boleh kontrol pun, dia boleh buat sendiri. Jadi sebagai contoh, ketika manusia tidur, siapakah yang menggerakkan denguman jantungnya? Siapakah yang mengalihkan perjalanan darah dalam tubuhnya? Sudah tentulah Allah yang berkuasa atas segalanya. Jadi tiada kuasa bagi manusia untuk menggerakkannya. Sama juga dengan kelipan kelopak mata, kalau kita tengok, bolehkah kita kawal? Nak slow, nak laju boleh lah. Tetapi lepas tu kita tak sedar lah, dia akan bergerak sendiri je. Tutup mata, terbuka mata. Kalau tak jadi macam tu, maka mata kita akan rasa kering, tak ada air. Okey. Dan berapa banyak kadar yang munasabah untuk mata itu ditutup dan dibuka. Kalau kita tengok automatik, Tuhan dah tetapkan bahawa berapa saat dia akan tutup mata dan kemudian dibuka balik mata. Okey, itu dah Allah, pencipta, Rabb segala alam ini. Okey, jadi ramai yang tidak mahu bersyukur. Ini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang panca indera ni adalah nikmat yang Allah berikan. Mereka masih lagi nak buat kemaksiatan dan melawan kekuasaan Allah. Inilah kita tak ajar ni dekat sekolah-sekolah kita. Jadi bila tak ajar tu, maka mereka tidak tahu bagaimana nak bersyukur dengan panca indera yang diberi. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, memang disenaraikanlah. Sebagai contoh, mata. Janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan dari mereka. Dalam surah Taha. Telinga, janganlah kamu mencari keburukan orang. Hujarat ayat 12. Akal, maka apa kamu tidak berfikir? An'am 20. Hati, ingatlah hanya dengan Allah lah hati menjadi tentera. Ar-Ra'd ayat 8. Cara berbicara, ucaplah kata-kata yang baik kepada manusia. Al-Baqarah ayat 83. Tangan, infaklah sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Surah Al-Baqarah 254. Suara dan lunakkanlah oleh suaramu ketika membaca Al-Quran. Surah Luqman ayat 19. Makanan, wahai orang beriman, makanlah rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu. Dan bersyukur kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 172. Cara berjalan, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Al-Isra ayat 37. Dan tidak berlebihan. Maka dah minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai berlebih-lebihan. Surah Al-A'raf 31. Ini semua ayat bercakap mengenai panca indera yang Allah telah kurniakan kepada kita manusia. Jadi semua ini panca indera ni akan berkait dengan brain, otak kita. Jadi otak kita ni semuanya akan dikawal di otak. Akal kita, itu asas kepada semua kawalan di dalam badan kita ini. Okey, jadi sama ada taste ke, touch ke, smell ke, maka
otak itu akan menerima itu sebagai satu signal dan ia anggap itu sebagai sense, data sense, ya. Dan ada lagi ingredient yang kita dapat, ya, event inside our body, ya, apa yang berlaku dalam badan kita, blood mengalir apa semua, itu pun dimasukkan dalam akal kita. Dan lagi satu ialah past experience, ya, pengalaman kita yang lalu juga dimasukkan sebagai satu lagi. Jadi dari tiga ingredient ini akan membentukkan bagaimana manusia berfikir, ya, bagaimana manusia berfikir, ya. Jadi akal itu akan menentukan sama ada sesuatu itu penting tak penting atau bagus tak bagus dan lain-lain. Dia berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang telah diperolehinya. So, mendidik untuk berfikir mengikut Al-Quran. Ya, Al-Quran mengajar kita bagaimana berfikir. Ya, tadabbur. Itu kita buat reflection. Through tadabbur, human mind can be stimulated to contemplate. Tafakur. Ya, kita berfikir secara dalam. Jadi, the natural action to produce certain emotion in building a connection with Allah. Tafkih, ya, iaitu understand. Ya, cuba memahaminya. Knowing the laws of Sharia based on the detailed evidence of the script. Tafkil, ya, iaitu thinking, ya, berfikir mendalam, ya. Itu to understand and comprehend, grasp and think. Ya. Tazakur, ya, tazakur iaitu mengingat. Akhir sekali mengingat, knowledge that must be maintained after it was forgotten and neglected. Jadi Al-Quran ni ajar kita buat ni semua. Tadabbur, tafakur, tafkir, ta'qil dan tazakur. Okey. Tetapi yang pentingnya ialah segumpal hati. Ya. Kesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jadi segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, akan buruklah tubuh manusia. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu ialah hati manusia. Jadi itu semua adalah hakikat kepada iman. Kecuali yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi hati ini adalah raja bagi seluruh anggota. Terletak punca kebajikan dan keburukan. Hati menjadi rosak kerana dipengaruhi nafsu dan maksiat. Iman adalah berkait rapat dengan hati kerana ia merupakan punca penerimaan dan penafian mengenai sesuatu kebenaran. Okey. Dari Al-Baihaqi, ya, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi bila terkena air. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya? Membanyakkan mengingatkan maut dan membaca Al-Quran. Ya. Jadi kita dapati ini dua perkara yang menyebabkan hati kita boleh dicuci, iaitu dengan mengingat kematian dan juga membaca Al-Quran. Hati itu sebagai cermin, ya. Semakin kotor cermin itu, maka semakin redup sinar makrifat yang akan dipantulkannya. Sebaliknya, semakin bersih cermin itu, makin terang pantulan sinar makrifat. Ya. Karena itu barang siapa terperosok dalam godaan nafsu maksiat dan tipu daya syaitan, maka ia jauh dari makrifatullah. Itu Allah. Untuk membersihkan hati yang kotor, para ulama menganjurkan agar melakukan mujahadah dalam riyadhah, zikrullah dan beribadat. Jadi disebutkan dalam hadis, seorang yang hamba buat dosa, maka muncul satu titik hitam di hatinya. Dan sungguhnya bertaubat apabila tabat akan muncul hitam yang lain dan demikianlah seterusnya. Jika dosa yang dilakunya banyak, maka hati akan menjadi hitam sehingga hilanglah keinginan untuk beramal soleh. Bahkan hati selalu cenderung ke arah kejahatan. Al-Quran juga telah menyebutkan perkara ini dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Sekali-sekali tidak sebenarnya apa yang mereka usaha itu menutup hati mereka. Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan pada kalian dua nasihat, iaitu satu berbicara dan yang lain diam. Yang berbicara adalah Al-Quran, yang diam adalah mengingat maut ataupun kematian. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, kebahagiaan adalah ketika seorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seorang dikuasai nafsunya. Ya? Saya ulang lagi sekali. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya.
Kesangsaraan adalah saat seorang dikuasai oleh nafsunya. Jadi mengenai nafsu ini Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa. Ini boleh baca dalam Imam Nawawi. Okey, hati yang sihat ini ada 8 sebenarnya. Hati yang tunduk, hati yang selamat, hati yang kembali, hati yang takut, hati yang mendapat hidayah, hati yang bertakwa, hati yang tenang dan hati yang ridho. Jadi hati kita adalah senanglah kita nak cari nanti. Jadi ubat hati ni banyak baca Quran dan maknanya. Solat malam, berkumpul dengan orang soleh, banyakkan berpuasa dan berzikirlah malam sebanyak-banyaknya. Itulah ubat hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita tengok contoh yang Rasulullah buat dalam pendidikan, pendidikan zaman Rasulullah suka kepada informal. Maknanya informal ni dia secara tak rasmi. Dia buat setiap hari. Jadi Rasulullah suka apabila dia mengajar sambil berjalan, sambil makan, sambil minum. Jadi dia boleh bagi contoh immediately. Dan dia lebih suka amal daripada teori. Jadi kalau dia ajar satu tu, dia tengok adakah murid dia telah menjalankannya secara amal. Kalau tidak, dia tak nak ajar lagi dah. Dia tunggu. Dia bukan macam sistem pendidikan kita ini lebih kepada teori, tetapi amalnya tidak ada. Dan dia mendidik dari sudut hati, kerana dia menjaga hati itu. Kalaulah dia boleh kawal hati itu, maka yang lain-lain itu, sebagai kita telah belajar sebelum kita bincangkan sebelum ini, maka hati itu ialah segala-galanya. Dan menilai kesesuaian sasarannya. Dia tengok, kalaulah orang itu ada cerdik, maka dia akan membuat perbincangan secara logik. Kalaulah dia dapati orang itu adalah degil, maka dia akan cari jalan supaya boleh memecahkan kedegilan itu dan lain-lain lagi. Dan Rasulullah memang sentiasa menyampaikan dakwah dia itu mengikut kesesuaian waktu dan keadaan. Dan yang paling pentingnya ianya adalah role model. Kerana Siti Aisyah pula ditanya, apakah dia akhlak Rasulullah? Dia kata akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi Rasulullah pendidik yang memberi contoh tauladan supaya anak murid dia faham bahawa dia kena buat macam itu. Bukannya mengikut orang lain. Dia ikut cikgu dia sendiri. So jadi pendidikan ni pada zaman Rasulullah, pada masa kini, kita dapati contoh sebagai dalam kehidupan, amali diutamakan, pendidikan di hati, fokus kepada sasaran dan role model. Kalau masa kini, contoh yang hidup ialah guna kaedah asrama penuh. Guru-guru perlu memberi contoh yang baik di asrama penuh. Amali diutamakan, ini kita lihat di sekolah teknikal dan vocational yang memang telah ada sekarang ini. Pendidikan hati, ini boleh dilakukan secara informal ataupun secara tak rasmi, di masjid dan di surau. Fokus kepada sasaran. Ini kita buat sekolah ataupun kelas baru. Kalaulah pelajar-pelajar itu semua cerdik, maka kita letakkan di dalam sekolah cerdik. Kalaulah memang telah ada pun sebenarnya. Siapa yang pandai main bola, dia duduk di sekolah sukan. Dan siapa yang pandai muzik, dia akan duduk di sekolah muzik. Jadi ini fokus dah ada dah. Dan role model ini kita perlu cari ikon-ikon yang bersesuaian. Bukannya penyanyi, bukannya apa orang kata pemandu kereta dan lain-lain lagi. Tetapi hendaklah ulama dan orang yang bersesuaian, yang mempunyai ciri-ciri dan peribadi yang baik.
So, questionnya sekarang ni, kalaulah kita dah tahu ya, bahawa Rasulullah ini mempunyai contoh yang baik. Ini adalah satu adab. Ini penting ya, adab ya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 2, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, dengan kerasnya suara kamu kepada sebagian yang lain. Nanti pahala segala amalanmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyedari. Jadi kita perlu beradab, ya, bukan saja dengan Rasul, tetapi para anbiya dan juga guru-guru kita, ya, kerana barulah amalan ataupun pendidikan yang kita dapat itu akan mendapat keberkatan daripada Allah. Jadi once dah graduate, kita harap ya kita boleh ya melaksanakan tugas sebagai hamba, khalifah, pemakmur dan juga amal ma'ruf dan nahi munkar. Bukan itu saja ya, tetapi kita boleh juga mengawal dunia ini ya secara keseluruhannya. Dan peribadi Muslim itu adalah sebahagian saja daripadanya, dan dianya bukanlah sesuatu tumpuan yang kita perlu buat. Apa yang kita harap ialah kita akan dapat saintis dan inventor seperti ini ya. Sebagai contoh, Muhammad Al-Khawarizmi, Ibnu Abu Tuta, Ibnu Rushd, Umar Khayyam, Talibid ke Al-Qura, Abu Bakar dan lain-lain lagi ya, ramai iaitu Ibn Khaldun ya, Abu Nasr Al-Batani dan Ibn Sina. Ini semua adalah ahli saintis yang telah dididik ya, mengikut cara Rasulullah, dan kita perlu berbalik kepada cara Rasulullah supaya kita boleh dapat ya saintis-saintis seperti ini balik ya. Bukanlah semacam sekarang ni tak ada pun saintis seperti ini. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Kamarul atas perkongsian mengenai sains rebung lah. Macam Prof cakap tadi lah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. So sedikit sebanyak kita tahulah rebung tu benda yang boleh dilentur daripada awal lagi pendidikan tu. Dan menariklah bila Prof gariskan semula betul, kalau apa-apa je bila orang cakap peranan manusia ni, apa yang di-highlight hanyalah hamba dan khalifah. Al-Hujurat ayat ke-56, surah Ali Imran ayat ke-110. Betul? Kuntum khairul ummati. Tadi tu. Tiba belanja. Kemudian Prof highlight lagi satu tentang pemakmur dan seterusnya, amal ma'ruf nahi munkar. Okeylah, sebelum saya ni mungkin ada soalan dari ataupun perkongsian ataupun pertanyaan ataupun mungkin nak membuka perbincangan lah tentang isu ini, tentang topik pada malam ni. Tuan Abdul Latif ada, Puan Kasum ada, Bapak Naim sendiri. Bila Prof sebut isu pendidikan ni, saya teringatlah satu isu yang sekarang ni tengah hangat lah, tapi bila Prof tunjuk satu falsafah pendidikan negara tu sendiri kan, cantik dah, tapi diimplement ataupun tidak, itulah isunya. Dan sayanglah kalau kita tak implement, sedangkan itu yang dah selarilah dengan Islam dan juga kita punya kalau isu Malaysia ni sebagai negara Islam, kalau dapat implement sangat baik, tapi malangnya apa yang kita boleh tengok realiti sekarang ni, mungkin Prof boleh
komen sedikit sebanyak kot mengenai isu pendidikan negara sekarang ni ke Prof? Okey, terima kasih Sazwani. dia macam ni ya. Pendidikan kita ni dibina daripada mula daripada guru, kemudian dia naik kepada distrik, dia naik kepada daerah, dia naik kepada negeri, dia naik kepada nasional. Jadi tiap-tiap tahap itu ada pembaikan yang dilakukan. Tapi malangnya oleh kerana dia terlampau banyak dia punya level-level itu, jadi perubahan yang ketara tu tak boleh dibuat. Yang sebenarnya tajuk yang saya buat ini ialah saya ingin melihat bahawa murid-murid kita diajar untuk mengenali Allah rather than untuk menjadi pencipta. Kerana kalau kita lihat dalam kurikulum sama ada sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, kita akan dapati rubrik belum ni banyak digunakan. Dangernya rubrik belum ni dia mengajar kita supaya menumpukan perhatian ya semasa kita mengajar step-step yang berkaitan dengan remembrance, mengingat dan seterusnya sampai akhirnya boleh berinovasi. Tetapi kita, kalaulah kita buat cara macam tu, maka kita secara tak langsung ya mendidik anak-anak murid kita supaya berfikir macam itu. Jadi mereka akan melalui proses itu untuk capai perkara-perkara ini. Dan saya lebih suka kalau boleh ya, apa yang saya cadangkan ya, dan tadi kita dah tunjukkan. Yang pertama ialah kita sepatutnya cuba kenal siapa aku. Maknanya knowing about yourself, mengenai diri kita dulu, iaitu bahawa diri kita ni terdiri kepada dua faktor, dua perkara yang selalu bermain ya, di dalam diri kita ni. Satu ialah akal dan satu ialah nafsu. So kalaulah kita boleh ajar macam pasal nafsu ni negatif dan akal ni selalunya direlatekan kepada positif. Jadi kalau kita boleh ajar murid-murid kita daripada kecil lagi, careful. Kalau nafsu at this level, dia akan jadi macam ni. Nafsu at this level, dia akan macam ni. And dia kena bercakap dengan diri dia sendiri. Yang ini kita tak pernah ajar. Murid, bila kita belajar dekat kelas, kita diajar supaya mengulang apa yang orang lain kata. Dia tak ajar supaya apa yang you kata. Cikgu tak berani nak soal murid apa yang you kata. Dia tak berani. Dia takut kerana nanti kalau lah murid tu jawab yang dia tak boleh jawab, dia habis cerita lah. Jadi dia nak pastikan bahawa soalan tu tak ada, dia je yang nyoal. Jadi kalau bila apabila dia menyoal, dia hanya soal kepada jawapan yang dia ada. Jadi ini masalah besar. Kerana kita ni dalam kehidupan, kita tak jumpa soalan yang orang ada jawapan. Kita akan jumpa soalan yang kita tak ada jawapan. Kita yang tak ada jawapan. Jadi bila kita tak ada jawapan, kita nak cari jawapan dia, kita tak diajar untuk cari jawapan. Kita tak diajar untuk cari jawapan. Kita hanya diajar untuk mengingat apa yang akan disoal. Ini besar beza ni. Mengingat apa yang disoal. Maknanya kalau dia soal benda lain, tak boleh jawab. Jadi memang saya dapati, saya duduk kat universiti dekat lebih daripada 30 tahun. Kalau saya nak bagi pas semua orang, saya soal apa yang saya ajar, exactly apa dalam kelas. Tapi kalau saya ubah
supaya benda tu sama sebenarnya. Tetapi saya ubahkan supaya dia tak tengok daripada sudut saya mengajar, tapi daripada sudut lain, dia minta dijawab. Pasal mereka menghafal apa yang saya cakap. Mereka bukannya memahami dan boleh mentelaah ke depan. Jadi ini adalah masalahnya. That's why saya kata kena kenal. Selepas kenal itu kita cuba mengawal. Bila saya kata mengawal itu maksudnya kita boleh apply apa yang kita nak. Kita boleh ubah apa yang kita nak. Kita yang tentukan. Kita tu maknanya murid tu sendiri. Bukannya guru. Guru tu cuma sebagai facilitator. Sebagai facilitator. Dan bukannya sebagai guru in the sense dia bawa benda ni. Kalau dalam Rasulullah itu adalah pendidik. Dia adalah pemimpin, pendidik, dan dia juga adalah kadang-kadang istilah digunakan ialah murabbi. Maknanya murabbi ini ialah dia buat contoh dan dia sendiri laksanakan. Jadi dengan itu dia akan lebih pelajar yang ikut dia tu akan lebih hati dia akan lebih jelas. Wallahualam. Baik, terima kasih Prof atas penerangan. Itulah bila kita sebut pasal isu kupas tu, Prof tarik balik kita nak highlight semula sebenarnya apa yang Prof nak sampaikan sebenarnya adalah tentang kita kena mengenal Tuhan lah sebenarnya, mengenal diri kita, akal nafsu, dan Rasulullah tu sendiri sebagai ikon yang kita kata sebaik-baik kedua hasanah kan. Jadi betul lah bila Prof cakap, betul lah bila saya tengok balik, dulu belajar memang hafal dan muntahkan semula kan. Kita tak betul-betul pegang pada prinsip untuk kita kawal benda tu. Tapi sekarang ni bila dapat jawab dapat orang kata banyaklah benda yang saya rasa macam boleh difikirkan. Kalau kita nak jawapan tu, kita yang kena berfikir sendiri untuk dapatkan. Bukan semata-mata ni lah. Apa pun macam apa yang digariskan Islam, apa pun kita berpandukan prinsip kita, itu Quran dan Sunnah sendiri. Okey. Mungkin kalau tak ada soalan di pihak penonton sekarang, mungkin saya serahkan kepada Prof semula untuk memberi konklusi dalam topik pada malam ini. Silakan Prof. Okay, terima kasih Sazwani. Sistem pendidikan kita ni perlu diubah yang sebenarnya. Bagi saya telah tiba masanya untuk kita ubah. Kalaulah kita masih stick dengan sistem yang ada sekarang ini, maka kita tidak akan dapat melahirkan sebagaimana yang dikehendakilah innovator. Apa yang saya bagi kat Ibn Haytham apa semua ini adalah pemikir-pemikir yang dahsyat. Bukan orang kata orang-orang biasa. Sebagai contoh Ibn Khaldun ataupun sebagai contoh yang paling itu Ibn Sina. Ibn Sina ini ialah pakar bedah number 1 dalam dunia. Sampai sekarang buku dia masih digunakan lagi. Tapi dia tulis dalam bahasa Inggeris dia Avicenne. Tapi nama dia sebenarnya ialah Ibn Sina. Jadi maknanya kalaulah didikan Rasulullah itu, kalau kita tengok, dia hanya mengajar untuk mengenal Allah. Tetapi and yet, ini because of curiosity. Curiosity yang dikawal oleh mengenal Allah itu berbeza dengan curiosity yang tak ada sempadan-sempadan adab. Saya panggil ini sempadan-sempadan adab. Jadi apabila tak ada sempadan-sempadan adab ini, dia buat benda pun tak tepat. Kerana dia tak nampak kewujudan Allah. Kewujudan Allah tu itself akan menolong dia untuk mendapat dan fokus kepada apa yang diperlukan. Jadi bila orang kata Ibn Sina bagi contoh, saya suka Ibn Sina, saya baru duk baca dia punya buku dia, surgery dia. Saya terkejut kerana saya tengok sekarang ni masih pakai lagi. Walaupun kajian itu dah berapa puluh tahun, ratus tahun, ribu tahun dah.
Dia buat simple je, dia buat kajian pun kalau tengok, kan sampai sekarang pun kalau siapa yang buat bahagian kedoktoran, dia pun still masih ada cari tikus je kok. Banyak kok tikus je, rupanya dah mati kena bunuh dia orang ni. So dia buka tikus, dia tengok macam mana tikus itu darah dia mengalir apa semua, dan dia cuba inferkan kepada manusia. Jadi teknik-teknik yang digunakan itu sampai sekarang dah pakai. Jadi kita perlu orang baru sekarang. Kalaulah pada zaman itu terpaksa guna tikus, sekarang ni kita akan guna macam drone lah yang kita bincang dulu. So itu teknologi baru. Tak ada siapa lagi yang boleh buat menggunakan drone untuk buat pembedahan. Jadi benda-benda macam ni kita perlu ramai lagi ya, pakar-pakar. Tetapi pakar-pakar ni perlulah memahami bahawa Allah itu adalah the big gun up there. So dengan the big gun up there, you know apa yang patut dan apa yang tak patut dilakukan. Wallahualam. Betul Prof. Kiranya semua orang macam kena clear the ultimate goal of education tu sendiri bagaimana. Dan bermulanya daripada tempoh yang sangat muda lah. Itulah kaitan kita dengan rebung. Itulah. Jadi saya rasa setakat itu sahaja untuk malam ni. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siri diskusi ilmuan, usrah ilmuan pada siri berikutnya pada minggu hadapan. Hari dan waktu yang sama insyaAllah. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih istighfarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian sahaja, terima kasih banyak Prof. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.